Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah sihat. Dengar suara clear? Jadi hari ini insya-Allah 4 Ramadan kita dah dalam program Ihya Ramadan di Galeri Ilmu, bermula daripada 13 April hingga 7 Mei. Kita bawakan kita punya promosi sepanjang Ramadan ni lah. Samping tu kita mengisi kita punya program ni dengan membawa kita punya penulis untuk sembang buku punya program lah. Dan hari ini kita bersama dengan penulis buku Diakah Jodohku, Puan Rohamiah Muda. Jadi siapa yang biasa menonton kami dekat IG, hari ini untuk kali ini kita bawa dekat FB, FB Live, dan bersama saya di talian dah bersedia nampaknya Puan Rohamiah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Puan, dengar suara saya? Waalaikumsalam, ya dengar, Alhamdulillah. Ada Johor tu Ya, Pasir Gudang. Pasir Gudang. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi lagi bersama kami. Dan untuk kali ini kita nak bawakan buku tentang Diakah Jodohku. Sebab kita sebenarnya ada promosi khas lah untuk buku Puan Rohamiah ni. 3 buku 50 dekat Shopee Gallery. Boleh pergi ke Galeri Ilmu Official untuk dapatkan 3 buku Puan Rohamiah dengan harga RM50. So untuk hari ini kita nak sembang pasal buku Diakah Jodohku yang merupakan buku solo pertama beliau bersama kami lah, yang berkenaan motivasi juga. Dan kita nak serahkan dekat Puan Rohamiah lah macam mana terhasilnya buku Diakah Jodohku ni Puan. Bismillah. Okay. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, sekali lagi terima kasih Cik Amir. Okay, yang tertangguh ya 2 minggu lepas, Alhamdulillah dapat kita dengan izinnya dapat kita live yang kali ini di FB Live ya, Masya Allah. Okay, jadi bagaimana tercetusnya? Okay, sebenarnya sebelum lahirnya buku Diakah Jodohku, buku solo ni, saya dah hasilkan beberapa lah, lebih kurang dalam 3 atau 4 lah buku antologi. Itu bersama penulis-penulis lain, di mana di situ saya belajar tentang ilmu penulisan dan juga cara menulis dengan baik. Okey, jadi macam mana itu sendiri kan? Sebenarnya ketika itu banyak kisah-kisah rumah tangga yang macam selalu menjadi isu terkini. Jadi saya kata kenapa saya tidak bukukan kan? Dan satu lagi banyak juga macam saya kan selalu kongsi kisah-kisah rumah tangga di Facebook. Jadi beberapa lah rakan yang saya kenal dan juga tidak kenal berkongsi masalah pribadi kepada saya untuk mencari jalan keluar. Jadi saya di situlah dengan nasihat yang saya beri, dengan panduan yang saya beri, berhasilnya lah buku ini. Kalau kita lihat dalam buku ini banyaklah kisah-kisah motivasi, bukan kisah saya sahaja, bahkan kisah-kisah rumah tangga daripada kisah-kisah rumah tangga daripada sahabat-sahabat saya dan juga kisah saya sendiri sebagai kita kata panduan dan juga motivasi kepada saya dan juga kepada pembaca serta yang mengenali diri saya. Okey, kemudian satu lagi dalam ni juga saya selitkanlah juga kisah-kisah inspirasi daripada pelajar, Masya Allah. Dan saya ni kan mengajar pelajar yang dah dewasa lah, iaitu di Politeknik di Johor lah, di salah satu Politeknik. Jadi pelajar saya remaja.
Jadi remaja, Masya Allah, bila kata remaja ni, mereka tak dapat lari daripada rasa nak bercinta, rasa nak kahwin, nak berumah tangga, rasa nak ada insan istimewa. Jadi di situlah saya mengambil kisah inspirasi mereka untuk saya selitkan. Contohnya kalau buka Cik Amir tu kan, buka muka surat 20 tu. Couple lepas nikah maksudnya. Okay. Ini pelajar saya. Masya Allah. Dua insan sangat hebat lah. Di mana mereka berdua ni inspirasi saya bahawa remaja ataupun anak muda yang ingin berumah tangga tidak salah. Dengan syarat mereka pandai bahagi masa. Dan satu lagi saya lupa dah kisah mana, di mana pelajar saya juga dia sangat cemerlang. Dia muka surat 56, cemerlang kerana berkahwin. Masya Allah. Cemerlang kerana berkahwin. Kat sini kalau kita lihat, ini pelajar saya sendirilah, di mana dia salah satunya pelajar saya yang mendapat A+ dalam pendidikan Islam. Dan dia juga antara pelajar yang hampir setiap semester mendapat anugerah dekan. Wow. Masya Allah. Dia perempuan. Kemudian sebenarnya saya tahu dia dah kahwin. Kemudian saya tahunya selepas dia bercerita, saya tanya, awak tinggal di mana? Saya tinggal di Johor Bahru. Dia kata, dengan siapa? Dengan mak mertua. Mak mertua awak. Rupanya dia tinggal dengan mak mertua dia. Kemudian apa yang berlaku? Dia dah duduk mak mertua, kemudian dah ada anak. Dah ada baby dan mak mertua dijaga. Saya kata, macam mana nak bagikan masa? Kata, saya okey, mak mertua saya baik. Dan suami mana? Suami saya belajar, dia kata. Rupanya dia kena lepas SPM. Maksudnya mak dan ayah dia tu sangat supportive lah, sangat menyokong tindakan mereka lah. Itu saya lah, ayah saya takut saya membuat perkara yang tidak tidak senonoh. Mereka halalkan saya sebenarnya. Jadi dua-dua tu lepas SPM berkahwin. Kemudian dia dapat tawaran ke Politeknik tempat saya mengajar, dan suami dia belajar di Melaka. Maksudnya kat sini apa yang saya lihat, Masya Allah, dia macam saya kan, macam kalau tanya mana-mana perempuan lah, saya sendiri pun kalau tanya, nak tak duduk rumah mak mentua? Saya sendiri tak nak. Saya tak nak duduk rumah mak mentua sebab yelah cabaran kan sebagai seorang isteri, kemudian tinggal di rumah mak mentua, faham je lah kan isu yang berlaku macam-macam. Jadi tapi dia boleh dengan suami tak ada di rumah, dia pula belajar. Dan Alhamdulillah dia dapat membuat yang terbaik. Saya selalu jadikan kisah pelajar ni sebagai inspirasi kepada pelajar-pelajar saya. Saya tahu awak ni kenapa? Yelah tugasan tak buat, belajar pun datang kelas lambat, belajar pun tak nak. Lepas saya kata awak kahwin lah. Saya kata kat pelajar saya, awak kahwin je lah senang. Dan sebab apa? Sebab pelajar ni dia macam, kadang bila mereka remaja kan, kadang bila mereka bercinta, mereka macam hanyut tau, hanyut. Buku kat depan, malah buku kat depan, tapi ada handset di sebelah. Saya kata awak ni handset lah yang menyebabkan awak ni leka. Sebab apa? Baru satu page, sejam satu page. Sebab apa? Asyik balas mesej saja. Sekejap balas mesej si dia, sekejap dia mesej kan. Jadi masa tu terbiar begitu sahaja. Masya Allah. Jadi saya selalu bawa kisah pelajar ni untuk mereka sedar lah bahawa berkahwin bukanlah halangan. Tapi itulah sebagai mak ayah kan. Macam saya sendiri pun saya tak galakkan sebab bila dah kahwin komitmen mesti banyak kan. Adakah boleh nak bahagikan masa dengan belajar. Dan satu lagi kenapa saya hasilkan buku ini Cik Amir, iaitu pada saya ingat buku ni pada 2018 Cik Amir. Ya betul, terbit 2018. Masih ingat. Saya ingat lagi. Masa tu galeri ilmu dia macam ada tema tau, macam untuk pesta buku, rindulah pesta buku.
Masa tu pesta buku, dia macam ada tema kan, temanya rumah tangga. Saya dah habis baik siapkan buku ini dan yang paling saya rasa sekarang saya rasa macam malu sebab apa saya suruh direct kepada Tuan Haji Zakaria. Pak Ya. Okey. Tapi dia, insyaAllah. Lepas tu saya kata, Tuan Haji saya nak hantar ni manuskrip, boleh tak? Dia kata, saya hantarlah, betul. Allah mudahkan. Kemudian Pak Ayah kan, mesti panggil Pak Ayah. Pak Ayah kata, tak beki sikit. Sebelum beki lah, masa tu Pak Ayah nak dalam masa seminggu. Alhamdulillah lah saya siapkan dalam masa seminggu dan Alhamdulillah juga awal tahun lah 2008 berjaya diterbitkan. Sama buku pula yang bertemakan rumah tangga. Okey. So kalau ikutkan ialah dah 3 tahun ni, apa nama testimoni atau komen pembaca yang feedback puan dapat, boleh kongsikan pada kita punya penonton tak? Yang mana buku ni ada dihadiahkan ke, membantu diorang mencari jodoh lebih baik ke, macam mana ke? Boleh kongsikan puan? Boleh, insyaAllah. Okey, pembaca saya ada berperingkat lah antara remaja, dewasa dan juga orang yang telah berusia. Dan yang paling teragum ada satu testimoni tak daripada pelajar budak lah, daripada kanak-kanak berusia darjah 5 11 tahun. 11 tahun, Masya Allah. Masa tu maknya hadir khusus tulisan dengan saya lah. Kemudian maknya beli buku ni, kemudian anaknya baca dulu. Anaknya umur 11 tahun. Apa yang macam menyebabkan saya ketawa, nak kata, Mama, buku ni best lah, nanti saya nak kahwin, saya nak cari, ikutlah dia ikut apa yang ada dalam buku ni. Nanti saya nak cari suami macam ni, saya nak macam ni. Maksudnya banyak kan tip-tip kan yang saya sediakan. Macam saya macam kagum lah, Masya Allah. Yalah, budak sekarang pun advance lah puan. Dia punya pendedahan dia sebab dia gadget lagi awal dia kenal kan. So bujur dia jumpa buku ni. Kalau jumpa buku pelik kan. Tahu takut dia punya pendedahan tu. Okey. So sebenarnya saya nak maklumkan juga puan, sebenarnya kita dalam ihya Ramadan ni, sebab kita tahu bulan puasa ni bulan orang cari duit tepi banyak kan. Banyak wah bisnes biskut raya, kuih raya. Ni kita nak ajak pada kita punya penonton yang nak tambah pendapatan, kita nak ajak jadi dropship buku. Dropship buku Galeri Ilmu. Nombor dia saya bagi tahu sini 011 3293 3466. Bila dengar buku ni bermanfaat, buku ni pun ada dalam senarai, boleh dijadikan bahan untuk dropship lah. So pada kita punya penonton yang nak mencari duit tambahan, ada income orang cakap bulan puasa ni, boleh jadi dropshipper kami. Tengok dekat page Facebook kami. Okey mas, seterusnya saya nak tanyalah, sepanjang menghasilkan buku ni kan, Jikah Jodohku ni, orang cakap cabaran lah, orang cakap nak menghasilkan ni, sebab tadi puan bagi tahu direct dengan Pak Ya. So sebenarnya sebelum kami buat tema tu, memang buku ni dah terhasil lama ke memang disebabkan orang cakap memang nak tema tu puan buat buku ni? Ke macam mana? Sebenarnya tema tu mungkin dah rezeki saya kot rasanya, sebab saya pun tahu sebenarnya, tak tahu tema pada pesta buku tu tema rumah tangga. Saya sebenarnya hantar manuskrip ke galeri 2017 lagi. Macam awal tahun macam tu lah. Saya macam mencuba nasib lah, sebab sebelum tu saya pernah hantar 2 manuskrip, di reject. Macam dia hantar, masa tu ada iklan rasanya. Saya hantar pertama kepada, saya lupa dah, editor galeri juga saya hantar. Kemudian Pak Ayah juga bagi respon. Masa tu saya hantar manuskrip tentang haji. Pak Ayah kata ni kita kurang berminat lah, sebab dah banyak buku haji di pasaran. Jadi saya pun macam yalah frust jugalah, sebab pengalaman haji tu macam saya rasa macam mahal lah. Tapi saya tak frust, tapi saya tak serik tak macam tu. Saya tak serik. Saya mencuba lagi manuskrip kedua tentang remaja. Masa tu saya dah kenal Bonda Nur. Saya tanya pendapat Bonda, kata Bonda boleh tak Bonda terus baca saya punya manuskrip lah. Lepas tu Bonda Nur memang direct lah, dia komen, kalau saya remaja tak baca buku saya, buku Kak Roha ni. Saya tak, ya Allah. Saya
macam pengalaman-pengalaman itu saya menjadikan ia satu semangat untuk saya terus mencuba lagi. Kemudian saya cuba pula buku lah, tapi tajuk asalnya bukan Dekah Jodohku. Saya hantar Pak Ayah Mestum Romantik Hingga ke Syurga. Ada bab keempat ni. Dan masa tu Pak Ayah bagi respon lah, dia akan nilai, tapi saya tunggu lama sampailah akhir tahun 2017. Barulah Pak Ayah bagi respon, suruh baiki. Dalam masa seminggu saya baiki manuskrip buku lah. Kemudian Dekah Jodohku ni adalah tajuk yang diberi oleh Galeri Ilmu sendiri, Masya Allah. Itulah kisahnya di sebalik sebuah buku. Saya nak baca sikit lah tajuk-tajuk dalam buku ni. Ketaatan seorang isteri, romantik hingga ke syurga, couple selepas nikah, dan ada satu tajuk tu, bahagia tanpa couple. Boleh kongsikan cerita pasal tu tak Puan? Sebab sekarang ni mindset orang muda lah utamanya kan, dia nampak couple tu benda yang best lah kot. Tapi kat sini Puan kongsikan cerita tentang bahagia tanpa couple. Sebab nak mengetahui adakah orang tu jodoh kita, dia cakap kena couple dulu. So macam mana Puan ceritakan dalam buku ni bahagia tanpa couple tu, tentang apa Puan? Okey, terima kasih Hamid, Masya Allah. Ini sebenarnya kisah saya ni. Okey, nice. Kisah saya sendiri, Masya Allah. Sebab apa lahirnya ni, sebab hari ini ramai, sebab saya remaja kan. Ada banyaklah tanya tentang couple, Ustazah boleh tak nak couple, boleh tak couple, ada tak couple Islamik dan sebagainya lah. Jadi saya jadikan kisah saya ni sebagai inspirasi kepada pelajar dan juga pasangan-pasangan yang nak mencari jodoh lah di luar sana. Okey, yang ni sebenarnya saya mulakan dengan mak lah. Mak saya ni macam orang tua kan, macam orang Terengganu, kemudian dia orang yang pemikirannya macam sangat menjaga anak perempuan. Betul. Itu mak saya dulu lah, macam anak perempuan ni aset lah, macam kena jaga betul-betul. Sehingga kan mak saya ni, kalau nak tahu, mak saya ni mengharamkan terus. Mengharamkan anak perempuan ni memakai seluar. Jadi saya itulah mak saya. Dahsyat lah. Mengharamkan sehingga boleh bergaduh lah. Kalau nak, aku dah ramai anak jantan, dia kata. Okay. Macam anak perempuan tak boleh. Rambut pun kena panjang. Macam memang wanita betul lah. Tak ada ciri-ciri, tak nak ada ciri-ciri kelakian. Kemudian dan antara pesan mak juga, dia kata apabila masuk universiti jangan sibuk-sibuk nak berkawan dengan mana-mana lelaki. Jadi saya ikut. Jadi dan kata-kata ni juga bercanggah dengan cikgu saya. Saya masuk dekat tanam kan, cikgu cakap nanti awak masuk universiti, carilah siapa-siapa seorang lelaki untuk jadikan suami. Kalau tak, awak tak susah nak dapat jodoh. Maksudnya bercanggah kan, mak cakap A, cikgu cakap B. Mak kata jangan kawan, cikgu suruh cari lelaki untuk berkawan. Jadi ni Pak yang mana? Jadi saya tak ikut kata mak. Yelah sebagai remaja kan, kita mesti ada perasaan, ada rasa macam tengok kawan dah mula ada nampak sinar-sinar kebahagiaan bila ada seseorang kan. Jadi memang teringin, tapi saya sekat dengan pegang ketat-ketat kata mak ni. Sampailah saya habis ni memang tak ada siapa, sehinggalah saya bekerja pun masih belum, dan akhirnya saya bertemu jodoh. Nak teruskan ke dalam baca buku ni? Okey. Jadi endingnya dekat sini lah, memang saya tak kenal suami saya. Dan paling saya rasa macam paling unik lah saya rasa, saya berkahwin tanpa bertunang. Wow. Okey. Yalah, benda tu tak mustahil lah sebenarnya Puan. Benda tu atas kita nak tak nak lah. Dan tadilah pesan mak ayah tu bila kita pegang betul, insya-Allah diorang punya doa tu memudahkan lah untuk bertemu pasangan yang betul. Saya tertarik dengan bab yang mungkin boleh kata akhir kot, puisi rumah tangga. Saya nak baca satu boleh Wan? Boleh. Erti sebuah perkahwinan. Ini kata-kata Puan Rohamiah, bukan saya tukang baca je. Okay, saya lakonkan. Apabila tangan ketika akad digoncang, bermula sebuah kehidupan.
ditaklifkan tanggungjawab dan beban, bahagia dan derita bergabung, gembira sedih tidak terhitung. Betul ni. Orang dah kahwin rasa ni, Wan. Alam yang kadang-kadang tidak terjangka, watak boleh berubah bila-bila masa. True colour orang cakap. Watak sebenar tu muncul lepas kahwin tu. Ingat, syaitan selalu berbisik di telinga agar bergoncang rumah tangga. Betul. Saya yang ni saya pegang, Wan, bukan apa, sebab kadang bila teringat benda ayat yang Puan tulis ni, kan, walaupun saya baru baca yang puisi ni, saya akan cakap kat diri saya lah, kalau gaduh ni yang happynya siapa? Setan lah. Setan happy lah. Dulu romantik gila. Okey, gila tu. Sekarang macam singa. Okey. Dulu sentiasa bertanya siapa? Bertanya berita. Betul. Kalau sebelum kahwin tu tanya kat mana buat apa kan. Sekarang senyap sentiasa. Tu tak boleh lah. Dulu hadiah tidak dipinta. Sekarang belanja makan pun tak ada. Dulu tak minta hadiah pun dah bagi kan belanja. Tak boleh macam tu. Bahagianya sebuah perkahwinan bukan cantik atau kacaknya pasangan, tetapi tanggungjawab dan kasih sayang. Yang penting kepercayaan, insya-Allah bahagia hingga jannah. Setiap bait kata ni bagi saya memang padat dan signifikan lah. Jadi itu baru satu puisi. Ada lagi banyak puisi yang saya memang mengesankan untuk pembaca dapatkan buku Diakah Jodohku ini, walaupun terbit 2018, still bagi saya buku ni dia sangat evergreen lah. Dia punya konten tu sangat sesuai. Lagi-lagi kita nak hadiahkan pada kawan-kawan, pada pasangan yang baru berkahwin, yang nak berkahwin kan. Jadi selain kita pergi kursus kahwin, ini juga boleh jadikan buku tambahan lah. Jadi untuk penutup ni, Puan, saya nak serahkan kat Puan, kenapa orang yang tak dapatkan buku ni perlu dapatkan buku ni. Sebab saya teringat ayat Puan dalam kita punya IG Live. Kita bukan jual buku, tapi kita sharing ilmu. Saya suka ayat tu. Sebab itulah saya perasan antara didikan ABN yang bagus lah, Akademi Bordeno ni, dia mengajak kita punya penulis ni supaya dah tulis buku ni bukan senang ni. Tapi dah siap senyap. Malulah nak promote apa semua. Tapi saya tak nampak benda tu kat Puan Roha. Puan Roha memang all out. Memang tak ada penulis yang banyak lah tolong penerbit jual buku sendiri. Jadi untuk buku Diakah Jodohku ni, siapa yang tak dapatkan lagi, saya serah kat Puan. Apa ayat-ayat orang cakap, kenapa perlu dapatkan buku ni? Bismillah. Masya-Allah. Okey, terima kasih Amir. Alhamdulillah, itulah yang saya amalkan daripada buku antologi yang pertama. Bukan buku solo buku antologi yang pertama. Di mana masa antologi pertama tu buku ramai-ramai kan. Saya antara yang ramai, yang paling banyak lah menjual buku sendiri. Lebih kurang 300. Buku antologi kan susah sikit kan nak jual. Lepas tu lister saya belajar macam mana nak jual. Okey, balik kepada soalan tadi. Okey, kenapa yang pertama, Masya Allah, dalam ni saya letakkan banyaklah tips-tips di samping kisah-kisah yang sangat bermotivasi. Dalam ni juga saya selitkan tip lah, tip rumah tangga. Sebab kita memanglah tip tu kadang-kadang semua orang boleh bagi, tapi kat sini kena amal lah, kena buat, kena, sebab macam ilmu kan, bila kita tahu, kalau kita tak praktikkan, dia macam angin lah, pergi macam tu sahaja. Jadi bila kita buat, kita dapat rasa apa yang kita baca, yang kita tahu tu betul ataupun tidak. Tip kat sini mengikut keadaan lah. Kalau macam contohnya isteri didera, memanglah kita kata tipnya sabar, tapi sabar sampai mana? Jadi kat situ saya taklah letak sabar dulu. Saya kata kalau macam negara kita kan ada undang-undang. Jadi pergi sebab ada satu kisah tu, seorang isteri dia mengadu, dia berkahwin, memang kisahnya memang sedih lah. Dia berkahwin atas perancangan keluarga. Tapi bila lepas berkahwin, rupanya dia didera dengan menjadi hamba di rumah mak mentua. Kemudian dia lari. Dia mesej saya, macam mana? Betul ke tindakan dia? Betul lah, sebab didera dan juga dia jadi setia hamba. Dia lari pun tu, dia nak buat apa? Saya katalah, pergilah ke balai polis, buat aduan. Kalau ada kes kenderaan, pergi ke jumpa doktor lah untuk buat report dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, kes tu macam
mungkinlah dia pergi minta fasah dan sebagainya. Kata-kata kita tak semua tak semua isu rumah tangga kita cakap sabar tadi. Ada benda yang perlu kita sabar, ada perkara yang perlu kita ikut undang-undang. Betul. Nak sabar sampai bila? Sampai mati ke? Kan? Jadi kalau boleh kalau kita tu sebabnya Allah sediakan jalan kepada suami isteri yang ada masalah itu cerai. Kan? Walaupun cerai tu di sisi Allah tu kita kata Allah benci, tapi itulah jalan yang terbaik. Mungkin ada solusi lain ataupun mungkin Allah nak beri jodoh yang lebih baik kepada dia. Yang pertama. Yang kedua, dalam ni banyaklah kisah-kisah motivasi rumah tangga. Sama ada yang mencari jodoh ataupun yang telah berkahwin. Jadi kalau nak tahu, kena dapatkanlah buku ini. Masya Allah, insya Allah. Walaupun jumlah muka suratnya sebanyak 170 lah. Tapi ilmunya insya Allah banyak ilmu dan juga kisah-kisah yang boleh kita jadikan panduan. Bila baca buku ni kita rasa ingatkan aku saja yang diuji, rupanya ramai lagi isteri-isteri yang teruji. Kemudian saya harap jugalah buku ini terus tersebar lah insya-Allah. Dan ada beberapa testimoni yang jadikan buku ini sebagai sebagai hantaran, bukan hantaran kahwin, Cik Amir, hantaran pertunangan. Jadi sebelum kahwin tu baca dulu. Dia bagi saya ilmu lah puan. Ilmu rumah tangga tu kena sentiasa di top up lah. Tak cukup sekadar pergi kursus kahwin tu, kena top up. Pembacaan buku ini salah satu contoh lah. Jadi orang cakap untuk penutup ni, saya nak ucap banyak terima kasih lah pada Puan Roham ya, kerana sudi untuk sempang tentang buku Diakah Jodohku. Dan kita juga nak ajak pada kita punya penonton yang tak join lagi Telegram kami. Kami ada Telegram juga, Galeri Ilmu Official. Ini kita update kita punya macam-macam aktiviti galeri, kita punya produk, dan boleh pergi ke Telegram, type je Galeri Ilmu Official, join itu. Jadi untuk minggu depan kita jumpa lagi. InsyaAllah buku clear clear. Ya, betul, tak akhir. So minggu terakhir bersama Puan Roha lah insyaAllah. Selepas berminggu kita buat dekat IG, insyaAllah kali ni kita buat kat Facebook. Dan terima kasih lagi sekali Puan. Ya, sama. So saya doakan program dengan ABN pun sedang berjalan Ya, betul. Program apa boleh sembang sikit? Program yang sedang berlangsung sekarang adalah bawah Akademi Bonda Nur, iaitu Semarak Ramadan. Semarak Ramadan. Di mana programnya sepanjang bulan daripada 5 pagi sampai 10.30 malam setiap hari. Penuh dengan ilmu. Slot Puan Roha pukul apa? Saya slot malam. Sembang Moreh. Moreh punya sembang lah. Okey. Itu detail nak tahu boleh direct PM Puan Roha lah. Jadi untuk kali ni kita jumpa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Sama. Ustaz control tempat dia.